Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Akmal Rizal bin Mat Norman, pemegang nombor matrik D2020109456. Nama pensyarah saya ialah Encik Syarwan Azan bin Ngadmit dan saya daripada kumpulan A bagi mata pelajaran HMF 3013 iaitu Pengantar Pendidikan Moral. Masa kuliah saya berlaku pada jam 2 petang iaitu pada setiap hari Rabu. Saya merupakan pelajar dari semester 1 ambilan 2020-2021. Memelihara alam sekitar merupakan satu perkara yang sangat penting dan kritikal kerana alam sekitar mengalami pelbagai masalah dan kemusnahan dari semasa ke semasa. Terdapat pelbagai isu yang boleh dirungkai dan juga boleh dibincangkan. Disebabkan kerakusan dan juga kelemahan manusia, ada segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab telah merosakkan serta memusnahkan alam. Pencemaran air secara amnya berlaku kerana sifat manusia yang terlalu mementingkan diri. Pencemaran air berpunca daripada kecetekan akal manusia yang diberikan oleh Tuhan yang tidak digunakan dengan baik. Saya akan menerangkan beberapa faktor berkaitan dengan pencemaran air. Faktor-faktor yang menjadi isu berlakunya pencemaran air kerana jumlah penduduk yang ramai dan tidak peka terhadap kebersihan alam sekitar. Mereka berpendapat bahawa masalah pencemaran air ini adalah tanggungjawab bagi pihak yang berwajib seperti syarikat air Johor dalam menangani masalah pencemaran air. Mereka juga lupa dan alpa kerana pada pendapat mereka hal ini perlulah dan wajib diuruskan oleh pihak-pihak yang berwajib. Selain daripada itu juga, menjadi isu pencemaran air kerana tanggungjawab yang perlu ada pada diri sendiri ini tidak digunakan sebaik mungkin dalam menjaga serta melindungi daripada berlakunya pencemaran air. Hal ini menyebabkan pencemaran air berlaku dan boleh menjejaskan masalah kesihatan manusia. Selain daripada berlakunya masalah yang boleh menjejaskan kesihatan, ia juga mengancam ke arah keputusan hidupan di dalam air. Faktor berlakunya pencemaran air di wilayah Iskandar adalah berpunca daripada pihak yang kurang kesedaran terhadap persekitaran. Hal ini kerana manusia yang mengambil perkara ini secara sambil lewa dan bersikap lepas tangan. Kesedaran yang kurang berpunca daripada ilmu yang cetek dan tahap kepekaan terhadap alam sekitar yang sangat lemah. Mereka berpendapat dengan membuang bahan buangan ataupun sampah ke dalam air tidak menjejaskan habitat bagi hidupan yang berada di dalam air. Hal ini menyebabkan berlakunya kepupusan hidupan di dalam air. Terdapat satu teori yang menggambarkan atau menunjukkan perwatakan yang berlaku dalam situasi tersebut. Teori yang sesuai dan boleh berkaitan dengan isu ini adalah teori egoisme. Teori egoisme adalah teori yang menganggap nilai sesuatu itu adalah baik jika ia boleh memberi manfaat dan menguntungkan diri sendiri. Akan tetapi, ia merupakan suatu perkara yang merugikan kerana jika ia tidak memberi manfaat kepada diri kita, sudah pasti ia merupakan satu perkara yang rugi. Teori ini terbahagi kepada 3 bentuk, iaitu yang pertama, egoisme moral yang universal, di mana setiap orang ataupun individu sepatutnya bertindak mementingkan diri sendiri demi mendapatkan manfaat dan keuntungan terhadap diri sendiri tanpa menghiraukan orang yang berada di sekitarnya, kecuali orang lain juga dapat memberikan faedah kepada dirinya. Yang kedua adalah egoisme individu. Egoisme individu merupakan sifat yang mementingkan diri sendiri sahaja tanpa memikirkan orang lain. Yang ketiga adalah egoisme personal. Egoisme personal ini adalah
seseorang itu berhak untuk mementingkan diri sendiri. Akan tetapi, ia tidak berhak untuk menentang apa yang dibuat oleh orang lain. Teori ini diasaskan daripada seorang tokoh yang diberi nama Friedrich Wilhelm Nietzsche pada tahun 1844 sehingga 1900. Beliau menentang kuat berkaitan dengan teori utilitarianisme. Nietzsche cenderung dalam mengaitkan autoriti agama dan juga Tuhan. Menurut beliau, jika Tuhan dan daya supernatural disingkirkan dari pemikiran akal manusia, maka sudah pasti semua nilai-nilai tradisional dalam pemikiran manusia juga akan turut hilang. Penentangan secara umum yang dilakukan oleh Nietzsche ini berlaku di mana ketika itu moral yang dikaitkan dengan pengorbanan diri, suara batin serta konsep pahala dan juga dosa. Menurut beliau dapat mengenal pasti dua kumpulan besar manusia, iaitu golongan rakyat jelata yang miskin dan lemah, manakala satu lagi golongan adalah golongan bangsawan yang kaya raya. Teori ini tercetus kerana secara umumnya rakyat jelata yang lemah menyimpan dendam terhadap golongan bangsawan yang suka menindas. Contoh dilema yang boleh dibuat adalah seorang pekerja mendapat kenaikan gaji, akan tetapi dia perlu untuk menukar bahagian ke bahagian pembuangan sisa toksik ke dalam sungai. Dilema ini berlaku di mana seorang pekerja ini merupakan orang yang mencintai alam sekitar dan tidak mahu merosakkannya. Pekerja ini terpaksa untuk berfikir panjang kerana dia menginginkan kenaikan gaji, tetapi dia tidak mahu untuk merosakkan alam sekitar. Berdasarkan daripada dilema tersebut, terdapat konflik di mana pekerja itu terpaksa untuk memilih sama ada untuk mencemarkan sungai demi kenaikan gaji ataupun menerima untuk diberhentikan kerja kerana menolak kenaikan gaji itu. Hal ini menyebabkan pekerja itu sukar untuk membuat keputusan kerana dia terpaksa mengorbankan salah satu daripada dua perkara yang dia sayangi, iaitu keluarga dan juga alam sekitar. Berdasarkan daripada konflik yang diperoleh daripada dilema itu, terdapat pelbagai strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah pekerja itu. Antara strategi yang boleh digunakan pakai adalah seperti pembinaan hierarki, strategi pencairan masalah, strategi kompromi dan juga analisis moral sistematik. Berdasarkan daripada strategi yang disebutkan, pada pendapat saya sendiri, strategi yang paling sesuai untuk digunakan adalah strategi kompromi. Cara menyelesaikan masalah ataupun perkara yang dihadapi oleh pekerja ini adalah dengan penglibatan orang ketiga. Penglibatan orang ketiga bertujuan untuk memberikan kesaksamaan kepada kedua-dua belah pihak untuk memastikan ia dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Hasil daripada perbincangan itu, majikan itu membuat keputusan untuk menarik balik akan tugasan yang diberikan kepada pekerja tersebut, di mana dia tidak akan dibuang kerja dan tidak akan menyuruh pekerjanya itu untuk bertukar bahagian ke bahagian membuang sisa toksik. Hikmat orang atasan adalah mereka perlu untuk mendengar dan juga memahami apa yang diluahkan daripada pekerja itu. Pekerja juga tidak perlu untuk merosakkan alam sekitar dan menyebabkan pencemaran air berlaku kerana tugasnya itu tidak akan dilakukan. Akan tetapi, pekerja ini terpaksa untuk menerima gajinya yang sama kerana dia tidak dinaikkan pangkat. Ia merupakan satu perkara yang positif kerana dia tidak perlu merosakkan alam dengan membuang sisa toksik ke dalam sungai. Secara kesimpulannya, bagi keseluruhan dilema ini, pemikiran yang waras dan juga matang dalam membuat satu keputusan amatlah penting kerana ia bertujuan bagi mengelakkan dari berlakunya pengorbanan nilai yang tidak diingini seperti nilai kasih sayang terhadap alam sekitar.
Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.